Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 12 Mac 2024. Kita ke berita utama. Di mana kes kematian? Di Kemana? Itu merupakan persoalan yang dilontarkan oleh Menteri Kementerian Dalam Negeri KDN Datuk Seri Saiful Nasution Ismail yang menyangkal sekeras-kerasnya laporan terbaru Human Rights Watch HRW. Laporan tersebut mendakwa kumpulan pelarian di dalam pusat tahanan imigresen menerima layanan buruk sehingga mengakibatkan kematian. Memberitahu Dewan Rakyat hari ini, beliau berkata bukan sahaja kematian, bahkan kesesakan juga tidak berlaku di 20 depot imigresen di seluruh negara seperti yang didakwa dalam laporan berkenaan. Jelas beliau lagi, susulan laporan tersebut, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC telah memanggil Jabatan Imigresen Malaysia untuk memberikan penjelasan. Beliau menjawab pertanyaan Lim Guan Eng yang meminta nyatakan laporan HRW yang mengkritik kerajaan menindas kumpulan pelarian di dalam pusat tahanan yang penuh sesak melebihi kapasiti dan wujud kematian dalam kalangan golongan rentan dan kanak-kanak. Tiada sebarang maklumat yang diterima Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan sebuah portal mengenai bos Raja Dada India adalah rakyat Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain berkata hasil semakan pangkalan data Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman mendapati penama yang ditahan oleh Lembaga Kawalan Narkotik India pada Sabtu lalu tidak berada dalam mana-mana maklumat pengedaran dada di dalam negara ini. Mengulas lanjut, buat masa ini JSJN juga tiada sebarang hubungan bilateral dengan Biro Kawalan Narkotik India dan sebarang komunikasi dijalankan melalui Polis Antarabangsa Interpol dan Agensi Muatkuasa Dadah DEA Amerika Syarikat. Sementara itu, sebuah portal melaporkan media India mendakwa bos kepada Raja Dada India merupakan seorang pengedar filem warga Malaysia yang mempunyai hubungan rapat dengan selebriti industri filem Tamil dan sedang berada di negara ini. Terdahulu, penerbit filem Tamil Jafar Sadiq yang didakwa mempunyai kaitan dengan penyeludupan dada antarabangsa bernilai 1.13 bilion ringgit ditahan oleh Lembaga Kawalan Narkotik NCB India Sabtu lalu. Jafar dipercayai mengendalikan sindiket dada yang menghantar 45 konsain sejak 3 tahun lalu ke pelbagai negara mengandungi kira-kira 3,500 kg pseudoephedrine. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan mendengar keterangan 20 hingga 25 saksi pada perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 27 juta ringgit yang dijadualkan bermula September ini. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamaru memaklumkan pihaknya sedang menyiapkan pernyataan saksi sebelum menyerahkannya kepada pihak pembelaan. Sehubungan itu, Hakim K. Munianti memberi tempoh 2 bulan sehingga Mei ini bagi membolehkan pernyataan saksi disiapkan segera sebelum perbicaraan. Mahkamah kemudian menetapkan 27 Mei depan untuk sebutan semula kes, manakala pihak pendakwaan diarah menyerahkan pernyataan saksi kepada pembelaan sebelum 20 Mei ini. Dalam pada itu, Najib 71 tahun dijadual dibicarakan pada 17, 18, 19, 23 dan 24 September ini. Kementerian Komunikasi dan Kabinet tidak berhasrat mengekang hak bersuara wartawan susulan pelancaran Kod Etika Wartawan Malaysia baru-baru ini. Menterinya Fahmi Fazil berkata kebebasan media itu menjadi salah satu teras utama yang perlu disokong dan dimakmurkan lagi. Ujarnya, kad perakuan media juga tidak menghalang seorang wartawan daripada membuat dan menulis laporan. Terdahulu menjawab soalan mengenai rasional pengumpulan Kod Etika Wartawan baharu, Fahmi berkata Kod Etika Wartawan Malaysia merupakan penambahbaikan kepada Etika Kewartawanan Malaysia 1989 yang diterbitkan Malaysian Press Institute MPI. Katanya penambahbaikan itu selari dengan perubahan industri media digital masa kini. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka.utusan.com.my.
Seorang pekebun warga emas didakwa di Mahkamah Magistrate Seri Manjung hari ini atas tuduhan membunuh abang kandung dan kakak iparnya di sebuah kebun kelapa sawit di Pantai Remes. Chi Koi Heng, 63 tahun, dituduh membunuh Chi Koi Sia, 74 tahun dan Ko Eng Lai, 70 tahun pada 5 Mac lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan dan tertuduh tidak ditawarkan jaminan. Majistret Nurul Izzalina Rajai menetapkan 29 Mei depan untuk sebutan semula kes itu bagi mendapatkan laporan perubatan dan laporan kimia kedua-dua mangsa. Penyanyi dan komposer Ipoh Hafiz hari ini memfailkan tuntutan nusyus terhadap isterinya Farah Roslan selepas wanita tersebut tidak pulang ke kediaman mereka sejak November tahun lalu. Ipoh atau nama sebenar Muhammad Hafiz Yaziz, 34 tahun, memfailkan tuntutan tersebut di Mahkamah Rendah Syariah Ampang pada pukul 9.20 pagi tadi bersama peguam syar'inya Fakrul Azman Abu Hassan. Ditanya mengenai masalah rumah tangganya, Ipoh enggan mengulas lanjut, sebaliknya hanya menyerahkan semua pada kebijaksanaan mahkamah untuk menyelesaikan kes tersebut. Dalam pada itu, Fakrul memaklumkan prosiding seterusnya untuk permohonan tuntutan nusyus tersebut ditetapkan mahkamah pada 23 April depan. Berita luar negara, penduduk Palestin menyambut kehadiran Ramadan kali ini dalam suasana suram susulan konflik dan kebuluran yang masih berlarutan. Selain itu, tindakan polis Israel yang meningkatkan langkah keselamatan untuk menjejaskan kemeriahan sambutan bulan mulia ini. Sementara itu, serangan berterusan Israel di Gaza menyebabkan kebimbangan di seluruh dunia kerana risiko kebuluran semakin meningkat, mengancam pertambahan jumlah kematian yang kini sudah melepasi 31,000 orang. Berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, di sekitar kota lama Baitul Muqaddis tidak dipasang sebarang hiasan dan kini kesuraman sama berlaku di bandar-bandar di seluruh tebing barat. Suasana suram juga dapat dilihat di Bandar Selatan Rafah yang menempatkan lebih separuh daripada 2.3 juta penduduk Gaza yang kini tinggal bersesak-sesak di dalam kemah plastik dan turut menghadapi kekurangan makanan yang teruk. Sebuah video tular di media sosial Indonesia memaparkan penampakan lembaga putih dipercayai pocong berdiri di atas sebuah tembok di tepi jalan yang sunyi. Dalam video yang dimuat naik di laman Instagram itu, perakam yang menunggang motosikal menjelaskan dia kerap melihat pocong ketika pulang ke rumah pada waktu dini hari. Kelihatan jalan di sekelilingnya sunyi sebelum dia melalui lorong yang gelap. Setelah tiba di sebuah kawasan, lelaki tersebut menghalangkan kamera ke arah tembok di sebelah kanannya dan kelihatan susuk menyerupai pocong berdiri tegak di atas tembok. Walaupun lelaki tersebut tidak menyatakan lokasi kejadian, video tersebut mengundang perhatian netizen negara itu dengan ramai memberikan pelbagai komen. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, Khazanah Nasional Berhad Khazanah mencatatkan keuntungan operasi sebanyak 5.9 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023, meningkat lebih 3 kali ganda berbanding 1.6 bilion ringgit tahun sebelumnya. Prestasi kukuh itu didorong oleh dividen dan pengagihan yang lebih tinggi daripada syarikat pelaburannya, keuntungan nilai saksama dan pemeliharaan modal. Berdasarkan lonjakan prestasi tersebut, Khazanah membayar dividen sebanyak 1 bilion ringgit kepada kerajaan Malaysia berbanding 500 juta ringgit pada 2022 dengan dividen terkumpul sebanyak 18.1 bilion ringgit sejak 2004. Pengarah urusan Khazanah, Datuk Amirul Faisal Wan Zahir berkata, Khazanah mencatatkan prestasi yang lebih kukuh pada 2023 dengan keuntungan yang melebihi 3 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. Jelasnya 2023 adalah tahun yang mencabar dipengaruhi oleh jangkaan kadar tertinggi Riza Persekutuan FED Amerika Syarikat, kadar inflasi tinggi yang mereda, keadaan monetari yang ketat dan peningkatan tertumpu dalam kecerdasan buatan AI.
rangkaian peruncit pasaraya mini terbesar Malaysia, 99 Speedmart Retail Holdings berhad memfailkan draft prospektus bagi tawaran awam permulaan IPO di pasaran utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Menurut pemfailan di Suruhanjaya Security Malaysia SC semalam, syarikat yang diasaskan oleh usahawan Lee Tian Wah pada 1987 itu merancang untuk menawarkan sehingga 17% kepentingan atau sebanyak 1.43 bilion saham. Dalam draft tersebut, syarikat akan menawarkan 1.218 bilion saham kepada institusi dan tawaran runcit melibatkan 210 juta saham. 99 Speedmart turut menyasar untuk membuka purata 250 cawangan baharu pada setiap tahun dengan sasaran terdekat mengendalikan kira-kira 3,000 cawangan di seluruh negara menjelang 2025. Berita sukan, bekas Kapten Kedah Darul Aman KDA Manuel Ord kembali menyertai Terengganu FC TFC bagi musim baharu Liga Malaysia Liga M selepas menamatkan kontraknya bersama KDA. Kehadiran pemain berusia 32 tahun itu diumumkan di media sosial rasmi TFC semalam sekaligus mengesahkan kepulangannya ke Pantai Timur. Dalam pada itu, pengendali TFC Tomislav Steinbruckner berkata beliau yakin pemain kemasal Filipina itu tidak memerlukan masa yang lama bagi menyesuaikan diri dengan corak permainan skuad sang penyu. Tambahnya lagi, kualiti permainan yang ditampilkan oleh Ord berikutan pengalamannya dalam Liga M sejak beberapa tahun lalu akan mengukuhkan kekuatan di bahagian tengah bersama pemain lain. Persekutuan Sukan Commonwealth CGF menawarkan peluang kepada Malaysia untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 bagi menggantikan Victoria Australia yang menarik diri tahun lalu. Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam kenyataan hari ini berkata tawaran itu merangkumi pelaburan kewangan yang besar menjangkau 100 juta pound iaitu kira-kira 601 juta ringgit untuk menyokong perancangan bagi pengajuran edisi 2026 itu. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria dalam pernyataan sama berkata CGA Malaysia berpandangan kerajaan perlu meneliti pelawaan tersebut selain ia turut membawa kepada pelaburan kewangan berkaitan. Menurutnya, dengan kemudahan bertaraf dunia sedia ada, Malaysia berupaya menjadi tuan rumah acara antarabangsa seperti Sukan Commonwealth yang melibatkan 74 negara dan wilayah Commonwealth. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 13 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya mewakili kerja MMTV ingin mengucapkan selamat berbuka puasa buat seluruh umat Islam di negara ini. Sekian sahaja daripada saya, Nevlin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.